Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bincangkan dan ceritakan tentang 25 pemain yang telah dipilih oleh Tan Chee Ho untuk mewakili skuad kebangsaan Malaysia dalam kelayakan Piala Dunia. Okey, disebabkan senarai 25 pemain telah keluar pada petang kemarin, maka dalam senarai tersebut telah menyebabkan kritikan dan juga pertikaian daripada peminat-peminat bola sepak Malaysia sendiri. Antaranya mereka mempersoalkan mengapa Tan Chee Ho memilih pemain-pemain yang tak cukup minit permainan dan yang tak perform bersama kelab dalam saingan Liga Super untuk dibawa bagi menghadapi kelayakan Piala Dunia menentang UAE dan juga Vietnam nanti. Bahkan mengapa Tan Chee Ho tak pilih pemain yang tengah perform dalam saingan Liga bersama dengan kelab mereka masing-masing. Antaranya mereka mempersoalkan kenapa tak ambil player Terengganu iaitu Arif Fazilah, Faisal Halim, Hakimi Abdullah yang tengah perform. Tak ambil player daripada Penang, Quinton Cheng dan juga Al-Hafiz. Daripada Sabah, Altolinus ataupun Rawisin Batuil. Daripada Kedah iaitu Rodney Kelvin dan sebagainya. Mereka mempersoalkan. Sedangkan player-player ataupun pemain-pemain yang saya sebut ni adalah pemain yang memang tengah perform dalam saingan Liga Super bersama dengan kelab mereka sendiri. Okey, bagi menjawab persoalan itu, bagi pandangan dan sudut pemerhatian yang saya lakukan, kalau kita lihat balik, ini adalah kali kedua Tan Chee Ho menyenaraikan pemain-pemain untuk latihan skuad kebangsaan Malaysia, yang mana pada bulan Mac hari itu Tan Chee Ho telah menyenaraikan player-player sebanyak 28 orang untuk latihan untuk skuad kebangsaan Malaysia, yang mana pada waktu tu Faisal Halim, Arif Fazilah, Rahadi Azli telah disenaraikan dalam skuad kebangsaan Malaysia. Waktu tu pun Ramadan Saifullah juga telah disenaraikan dan juga Ahyar Rashid juga telah disenaraikan. Jadi, bagi pendapat saya yang pertama, Tan Chee Ho telah menilai daripada latihan yang pertama, dia dah ada player yang betul-betul boleh adapt dan juga beraksi dengan corak permainan dan juga taktikal yang bakal diterapkan oleh beliau dalam padang waktu kelayakan Piala Dunia nanti. Mungkin disebabkan itu, Tan Chee Ho nampak Faisal Halim dan juga Ahyar Rashid mempunyai peranan yang berbeza. Kemungkinan Ahyar Rashid boleh bagi something yang Tan Chee Ho nak berbanding dengan Faisal Halim. Maka Tan Chee Ho ambil keputusan untuk ambil Ahyar Rashid, walaupun pada hakikatnya Faisal Halim yang tengah perform dalam Liga buat masa sekarang. Itu pendapat saya yang pertama. Sebab apa? Sebab latihan yang pertama Tan Chee Ho dah panggil dah player macam Arif Fazilah, Faisal Halim, Rahadi Azli terpaksa dikeluarkan lah sebab injured kan. Fazli Mazlan dan sebagainya. Memang Tan Chee Ho dah panggil untuk latihan pertama. Tetapi kemungkinan besar kriteria pemain-pemain yang dipanggil oleh Tan Chee Ho yang memang tengah perform dalam saingan Liga tidak menepati cita rasa yang Tan Chee Ho nak. Dia lebih suka player seperti Ahyar berbanding dengan Faisal walaupun tengah perform. Itu pandangan saya yang pertama sebab apa Tan Chee Ho pilih. Pandangan saya yang kedua adalah disebabkan kesuntukan masa. Sebab apa? Daripada tarikh sekarang ke perlawanan yang seterusnya, Tan Chee Ho hanya ada 24 hari untuk menyiapkan satu pasukan yang komplit ataupun lengkap untuk menghadapi UAE dan juga kelayakan Piala Dunia yang lain. Jadi, Tan Chee Ho tak mau ambil risiko untuk bereksperimen sebab Tan Chee Ho dah tak ada masa. 24 hari tu tak termasuk tak tolak lagi dengan travel, night flight, cuti dan sebagainya. Kalau tolak semua tu, kemungkinan besar skuad Malaysia hanya tinggal lebih kurang dalam 15 ke 20 hari saja untuk memantapkan training mereka kan. Jadi Tan Chee Ho nampak benda tu sebagai satu halangan. Jadi Tan Chee Ho ambil keputusan untuk memberi peluang ataupun meletakkan pertaruhan dengan mengambil pemain-pemain yang memang sedia ada, yang dah adapt dan juga sesuai dengan taktikal yang ingin diterapkan oleh Tan Chee Ho. Kalau dia nak cuba ambil Hakimi, Faisal, Arif Fazilah, Hafiz, Quinton Cheng, yang mana player-player ni tak boleh nak adapt dengan taktikal Tan Chee Ho dalam masa yang singkat, kemungkinan besar merugikan skuad negara. Jadi Tan Chee Ho dia mengambil pendekatan untuk ambil player yang sama disebabkan pengalaman player tu dengan taktikal Tan Chee Ho
dan juga player tu dah serasi dengan taktikal Tan Chee Ho. Boleh saya katakan Tan Chee Ho ada dua keadaan ataupun situasi. Yang pertama, dia terpaksa pertaruhkan skuad yang ada dengan pemain-pemain yang kurang minit permainan, tetapi dah biasa dengan keadaan dan juga taktikal yang diterapkan. Yang kedua, Tan Chee Ho ada pilihan yang kedua, iaitu memanggil pemain-pemain yang perform dalam saingan liga, tetapi beliau takut tak cukup masa untuk terap ataupun adapt dengan taktikal yang akan diterapkan oleh Tan Chee Ho. Jadi Tan Chee Ho ada dua situasi tersebut. Tan Chee Ho pilih situasi yang pertama. Lebih baik dia pilih player yang memang boleh beraksi dalam dia punya corak permainan daripada dia gamble ataupun pertaruhkan player-player yang baru untuk dimasukkan dalam skuad kebangsaan Malaysia. Itu bagi pandangan saya lah kan. Sebab apa Tan Chee Ho buat benda tu masa yang singkat. Jadi dia terpaksa guna player yang sama yang memang dah tahu dah corak taktikal yang bakal diterapkan oleh Tan Chee Ho. Jadi player-player baru yang tengah perform, mungkin in the future, dalam jangka masa yang panjang nanti, bila Tan Chee Ho boleh buat satu tim yang lain, kat situlah Tan Chee Ho akan bereksperimen. Saya cakap ni, kalau kita lihat kepada situasi sekarang, sebenarnya dia adalah situasi yang sama waktu kelayakan Piala Dunia yang pertama sekali waktu lawan dengan Indonesia. Yang mana pada ketika itu Malaysia first game lawan dengan Indonesia. Player yang diturunkan adalah Hadin. Kalau kita ingat, Hadin Azman. Hadin Azman adalah seorang player yang memang tengah perform gila dekat Liga. Tetapi apabila diturunkan dalam saingan menentang Indonesia pada ketika itu, Hadin dia tak boleh nak catch up ataupun tak boleh nak bermain dalam intensity international match ataupun intensity perlawanan antarabangsa, yang mana tak sampai 30 minit pun Hadin main, dia terpaksa dikeluarkan oleh Muhammadul Sumareh, dan Muhammadul Sumareh membuktikan yang dia boleh memberi sesuatu kepada skuad kebangsaan Malaysia. Ini bukti yang pertama, yang mana pemain yang perform di saingan liga tak semestinya perform dalam saingan antarabangsa. Yang kedua pula adalah mengenai minit permainan yang tak cukup, iaitu kita boleh ambil contoh juga Syamir Kuti Aba, yang mana Syamir Kuti Aba diletakkan oleh Tan Chee Ho ketika bertemu dengan Thailand. Yang mana waktu tu kalau kita lihat, Syamir Kuti Aba bersama dengan Johor Darul Takzim mempunyai minit permainan yang sangat-sangat sikit. Tetapi Tan Chee Ho berani gamble untuk letak Syamir Kuti Aba, dan pada perlawanan tu boleh katakan Syamir Kuti Aba adalah man of the match. Kalau kita tak pilih Brandon Gunn, maka Syamir Kuti Aba boleh menjadi man of the match. Dan sekali lagi Tan Chee Ho buktikan yang bahawasanya player yang tak cukup minit permainan tetapi boleh adapt dan juga boleh kuasai dan tahu apa yang Tan Chee Ho nak dan memahami taktikal yang Tan Chee Ho nak buat, maka pemain tersebut akan mampu memberi impak yang sangat besar kepada pasukan. Jadi pendekatan yang diambil oleh Tan Chee Ho dengan memilih player ataupun pemain yang boleh beraksi dalam corak permainan yang bakal beliau terapkan, maka itu adalah pendekatan yang paling terbaik dan pertaruhan yang paling terbaik berbanding mengambil player yang tak boleh nak adapt dengan taktikal daripada Tan Chee Ho itu sendiri. Itu bagi pendapat saya. Contoh yang boleh saya bagi lagi, apa akibat kalau player dipanggil tetapi tak boleh adapt dengan taktikal yang Tan Chee Ho nak. Kita boleh ambil satu contoh pasukan dalam Liga Super, iaitu Selangor. Yang mana Selangor sekarang tengah struggle, yang mana Carsten Netzel tetap berkerah untuk menerapkan DNA Germany dalam pasukan, sedangkan beliau tahu pemain-pemain Selangor tak boleh nak adapt dan tak sesuai dengan taktikal tersebut, tetapi beliau terus memaksa. Jadi kita boleh nampak yang sekarang Selangor tengah struggle dengan taktikal dan juga penerapan oleh pemain dalam mengaplikasikan taktikal tersebut. Jadi benda tu memang pertaruhan yang agak sakit lah, sebab kita kena compete dalam satu saingan yang mana kalau kalah kita memang balik lah. Kalau kita memang kena compete untuk menang. Jadi Tan Chee Ho ada dua situasi tu. Tan Chee Ho tak mau nak pertaruhkan benda yang baru. Lebih baik dia pertaruhkan benda yang memang dia dah pernah experience sebelum ni, yang mana dia pernah buat, iaitu dia pilih player tak cukup minit permainan. Dia dah pilih player yang perform tapi tak boleh nak bagi something untuk negara sebab tak sesuai dengan corak permainan Tan Chee Ho itu sendiri. Itu pendapat saya lah kan. Okey. Tapi kalau pendapat hampa berlainan, hampa boleh komen dekat bawah. Saya dah bagi contoh-contoh tadi, harap faham kan. Lepas tu
mari kita lihat dalam 25 player, kita go one by one untuk department. Yang first kita pergi dekat goalkeeper department. Goalkeeper department kita ada Farizal Malias, Khairul Azhan dan juga Sam Semovai. Dekat sini saya rasa tak ada masalah. Memang tiga goalkeeper ni memang antara yang tengah perform dalam saingan Liga Super. Walaupun Sam Semovai baru lega pada injured, tetapi Khairul Azhan dan juga Farizal Malias memang tengah perform. Untuk bahagian pertahanan pula, kita ada lebih kurang player-player baru. Ada seorang iaitu Junior Estan. Tetapi apa yang merisaukan di bahagian pertahanan bagi saya adalah siapa yang bakal pair ataupun digandingkan dengan Aidil Zafwan. Sebab Syahrul Saad terpaksa digugurkan akibat kecederaan. Jadi memang menjadi tanda tanya kepada saya, siapa yang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Syahrul Saad. Kalau Junior, mungkin Junior yang akan ambil tempat tu, sama ada Junior, Dominic Tan ataupun Adam Nur Azlin. Itu yang pertama menjadi kerisauan kepada saya sebagai peminat bola sepak Malaysia. Yang kedua, yang menjadi kerisauan saya adalah Malaysia membawa satu left back sahaja, iaitu Corbin Ong. Yang mana kita tahu Corbin Ong adalah player yang memang tak injured. Kalau kita lihat daripada kelayakan dulu, daripada awal kelayakan, memang Corbin Ong berada di left back. Memang tak pernah injured, tak pernah ditukar. Bermain 90 minit dan konsisten. Tetapi apa yang nak dirisaukan adalah di future ataupun di masa depan, kita tak yakin yang Corbin Ong ni takkan injured. Jadi agak gamble, agak Tan Chee Ho agak pertaruhkan hanya seorang di left back, iaitu Corbin Ong. Sepatutnya Tan Chee Ho boleh call up Arif Fazilah. Dalam banyak-banyak player, saya rasa Arif Fazilah adalah satu kerugian yang Tan Chee Ho tak bawa lah. Sebab kita tahu kemampuan Arif Fazilah di bahagian back kiri macam mana bersama dengan Terengganu. Jadi yang kedua yang saya risau, satu left back sahaja. Yang ketiga yang saya pelik, kenapa Tan Chee Ho membawa 3 right back, iaitu Rizal Ghazali, Syahmi Safari dan juga Matthew Davis. Sedangkan bagi saya, kalau nak bawa Syahmi Safari, is better tukar dengan Quinton Cheng yang memang tengah perform bersama dengan Penang. Tetapi kemungkinan besar Syahmi Safari akan diubah position dia daripada right back ke left back ataupun di bahagian atas lah kan. Tetapi bagi saya, Syahmi Safari is not deserve untuk berada dalam skuad kebangsaan Malaysia kan. Walaupun berdasarkan faktor-faktor yang saya sebut tadi, tetapi berdasarkan minat permainan dan juga gameplay yang ditonjolkan oleh Syahmi Safari buat masa sekarang, saya rasa Quinton Cheng adalah orang yang lebih layak masuk dalam skuad kebangsaan Malaysia buat masa sekarang lah. Kalau Syahmi Safari tiba-tiba perform dalam skuad kebangsaan Malaysia, dia berjaya tutup kritikan mulut daripada saya sendiri dan juga orang-orang lain lah. Tetapi 3 benda ni menjadi kerisauan di bahagian pertahanan. Yang pertama, untuk gandingan centre back, iaitu siapa yang nak pair dengan Aidil Zafwan. Yang kedua, kenapa Tan Chee Ho berani bawa Corbin Ong seorang sahaja di left back, walaupun kita tahu Corbin Ong tak pernah injured dan memang main 90 minit konsisten, sama ada di peringkat antarabangsa ataupun kelab, melainkan dia kena pergantungan lah. Yang ketiga, kenapa Tan Chee Ho bawa 3 orang right back? Kenapa bawa 3 orang right back, yang mana Rizal dan juga Matthew ni memang akan jadi pilihan utama ataupun pilihan kedua. Tetapi mengapa perlu ada Syahmi, sedangkan boleh je pilih Quinton Cheng ataupun bawa lagi seorang left back seperti Arif Fazilah ataupun Azmer daripada Pulau Pinang. Itu di bahagian defend. Untuk bahagian tengah pula, yang menjadi persoalan saya adalah memang Azam Aziz, Brandon Gunn, sama ada Brandon Gunn pair dengan Syamir ataupun Brandon Gunn pair dengan Liridon yang akan menjadi player utama. Dan kanan memang akan ada Safawi atau Sumareh dekat kiri ada Arif Aiman ataupun Sumareh ataupun Ahyar. Tetapi dalam banyak-banyak player ni, mengapa Ahyar yang dipilih saya pun tak pasti mengapa Ahyar. Macam saya cakap tadi, kalau waktu panggilan yang pertama dahulu, Tan Chee Ho dah pilih Faisal Halim, dah pilih Ramadan Saifullah, dan dalam masa yang sama waktu pilihan hari tu, latihan yang pertama, Ahyar Rashid juga ada dalam skuad tu. Kemungkinan Tan Chee Ho nampak ada something lah kot dekat Ahyar ni sampai dia kena panggil Sedangkan boleh je tukar Ahyar tu dengan Hakimi Abdullah yang mana memang tengah perform. Nak kata gamble, tak gamble sangat lah Hakimi Abdullah dan juga Faisal Halim ni Kemungkinan boleh pilih di antara 2 orang ni, iaitu Faisal ataupun Hakimi Abdullah. Kalau pilih Hakimi Abdullah pun bagus, pilih Faisal pun bagus, kalau kita nak banding dengan Ahyar lah. Tetapi mungkin daripada segi experience bermain dalam World Cup qualification, Ahyar ada kelebihan tersebut. Dan daripada segi taktikal, corak permainan Tan Chee Ho,
Ahyar biasa main dengan Tan Chee Ho waktu kelayakan Piala Dunia dan juga biasa main dengan Tan Chee Ho waktu dekat Kedah. Kemungkinan disebabkan itulah advantage untuk Ahyar stay lagi dalam skuad kebangsaan. Walaupun saya rasa dia memang akan duduk kat bench dan juga akan masuk untuk second half ataupun 15 minit yang terakhir sahajalah. Bagi saya punya pendapat lah. Dan bagi saya ada lagi satu faktor kenapa Faisal Halim dan juga Hakimi Abdullah tak dipanggil untuk skuad kebangsaan Malaysia buat kali ni. Ini adalah pendapat saya sendiri yang mana saya tengok semua game Terengganu. Kalau hampa tengok game Terengganu yang Faisal Halim dan juga Hakimi Abdullah, mereka menyinar dan menunjukkan satu performance yang sangat baik ketika menentang kelab-kelab besar seperti Selangor, Kedah dan juga JDT dan juga Perak, yang mana mereka menunjukkan satu performance yang sangat baik. Tetapi jika bertemu dengan kelab yang bermain secara bertahan dan juga bermain dengan high pressing, Hakimi Abdullah dan juga Faisal Halim ni tak mampu memberi ancaman kepada pihak lawan. Sebab apa? Sebab Faisal Halim dan juga Hakimi Abdullah ni memainkan bola secara direct football. Mereka menggunakan skill dan juga teknik individu untuk penetrate bahagian pertahanan lawan. Jadi, apabila mereka berjaya masuk ke kanan ataupun kiri, selagi mereka tak masuk dalam kotak penalti, selagi itulah mereka tak berbahaya. Sebab apa? Sebab daripada segi cutback dan juga daripada segi crossing, Faisal Halim dan juga Hakimi Abdullah ni memang ada masalah sikit. Mereka bukannya macam Matthew Davis, macam Safawi Rashid, macam Muhammad Sumareh yang boleh masuk kotak penalti dengan dribble dengan baik apa semua. Daripada segi sizing pun mereka akan kalah. Cumanya daripada skill individu, daripada teknik individu, daripada segi speed, ya mereka ada kelebihan tu. Tetapi daripada segi corak permainan Tan Chee Ho, saya tak rasa yang Hakimi dan juga Faisal ni sesuai untuk dimasukkan dalam skuad kebangsaan Malaysia. Jadi kemungkinan itu faktor utama Tan Chee Ho tak panggil Faisal dan juga Hakimi untuk masuk dalam skuad kebangsaan Malaysia pada kali ini. Jadi tu pandangan saya sendirilah kan. Sebab kalau kita tengok lawan dengan Melaka, lawan dengan PJ City, lawan dengan KL City, lawan dengan UiTM, lawan dengan Selangor yang Terengganu menang baru ni 2-1. Semuanya Hakimi dan Faisal ni tak boleh nak buat something. Lainnya lawan dengan Selangor itu mungkin disebabkan faktor padang kan. Tetapi lawan UiTM, KL City, PJ City, Melaka, lawan dengan memang lawan dengan Sabah kan, memang Faisal Halim dan Hakimi tak boleh nak buat apa. Tetapi nama mereka ni meletup disebabkan mereka berjaya perform dengan sangat baik ketika menentang JDT, menentang Selangor, menentang Kedah, yang mana tiga tim ni bermain dengan high defensive line, yang mana memang bila main high defensive line, secara teknikal individu, Hakimi dan juga Faisal ni memang senang untuk penetrate bahagian pertahanan mereka, pertahanan pihak lawan. Tetapi bila bertemu dengan pasukan yang bertahan, memang mereka susah sikit nak beat ataupun penetrate. Itu pandangan saya di bahagian midfield. Jadi untuk midfield, saya rasa Azam Aziz, Brandon Gans ataupun Syamek ataupun Liridon yang akan beraksi di bahagian tengah. Di bahagian kanan akan ada Safawi, bahagian kiri Sumareh ataupun Arif Aiman. Okey, kita pergi dekat bahagian striker pula. Bahagian striker ni adalah bahagian yang paling teruk dalam bola sepak Malaysia. Sebab apa? Sebab kita tak ada local player yang boleh yang cemerlang di bahagian hadapan. Melainkan Nur Syarul Idlan Talaha yang bermain di Liga Premier. Dia pun duk score lah ni kan. Kalau nak kata dekat Liga Premier ada striker tempatan yang bagus, ya ada. Ada Nur Syarul, ada Barat Kumar daripada Negeri Sembilan. Tetapi Tan Chee Ho ambil Nur Syarul sebab Nur Syarul perform dekat Sarawak United dan Nur Syarul biasa main di bawah taktikal Tan Chee Ho. Dan yang mungkin saya akan agak Tan Chee Ho akan gamble untuk letakkan Guilherme Di Paula ataupun Lokman Hakim sebagai top striker. Sebab Lokman Hakim Tan Chee Ho puji gila waktu hari tu. Guilherme Di Paula pula kita mengharapkan dia betul-betul perform. Sebab bila time dia perform, dia perform. Bila time dia tak perform, memang dia tak perform kan. Jadi untuk striker ni tak boleh komen. Sebab memang itu je pilihan yang ada kan. Jadi secara overallnya, apa yang saya nampak, pemilihan Tan Chee Ho ni adalah berdasarkan kesutukan masa. Satu, dia tak boleh nak selesaikan dan tak boleh nak bereksperimen dengan banyak. Jadi dia terpaksa ambil player yang boleh adapt dan juga serasi dengan taktikal dia untuk berhadapan dengan saingan kelayakan Piala Dunia. Jadi sebagai peminat bola sepak Malaysia, tak kisahlah Tan Chee Ho ambil siapa pun, kita kena sokong. Bagilah sokongan yang padu kepada skuad kebangsaan Malaysia. Sebab saya rasa untuk masa yang akan datang, Tan Chee Ho takkan bawa player yang sama.
Tan Chee Ho akan cuba eksperimen yang baru sebab ada player yang memang tengah perform. Lagipun Tan Chee Ho pula memang turun stadium setiap game, tengok Penang lawan, JDT lawan, tengok Kedah lawan, tengok Sabah lawan, memang Tan Chee Ho turun. Jadi kita sebagai penonton sebenarnya data yang kita ada hanyalah berdasarkan satu, minit permainan dan juga gol. Padahal Tan Chee Ho punya data, saya rasa Tan Chee Ho ada semua data berkaitan dengan pemain, sama ada daripada segi passing, berapa banyak pemain tu passing, daripada segi dribble, berapa banyak dribble yang pemain tu berjaya dan gagal, daripada segi shoot, berapa banyak player tu berjaya shoot, daripada segi closing dan sebagainya memang ada, daripada segi coverage dalam padang, berapa jauh pemain tu lari dalam satu game pun memang Tan Chee Ho ada. Jadi kemungkinan besar kita tak boleh nak kata Tan Chee Ho pilih kasih lah. Sebab kalau kita lihat Tan Chee Ho pun dah buat 2 latihan. Satu latihan yang awal hari tu dia panggil Arif Fazilah, panggil Faisal Halim semua. Tetapi kenapa latihan kedua ni dia tak panggil? Dia panggil Ahyar. Yang mana Ahyar waktu latihan pertama pun ada. Jadi bermaksudnya dekat sini Tan Chee Ho dah memang ada pilihan player yang dia nak dan juga pilihan player yang dia nak bawa untuk skuad kebangsaan Malaysia berdasarkan masa yang singkat ni. Itulah pertaruhan yang sebenarnya Tan Chee Ho pertaruhkan. Kalau dia nak buat eksperimen, bukan masa dia. Sebab kelayakan Piala Dunia dah separuh. Dah nak habis lah. Kalau dia nak eksperimen, kalau layak pergi Piala Asia, baru dia akan eksperimen balik. Itulah konklusinya. Boleh saya katakan Tan Chee Ho pilih player berdasarkan orang yang boleh main dalam taktikal dia. Yang tu yang saya boleh katakan. Kalau nak kata ambil player JDT saja, player-player JDT yang dipanggil yang perform, Matthew Davis, Kobe Ong, Aidil, yang memang betul-betul perform, yang tu saja. Kalau nak kata Syamil Kutiaba, main game pun tak banyak sangat. Ahyar Rashid lagi tak main 30 minit saja. Nazmi Faiz pun main start saja. Lepas tu Syafiq Ahmad tak main langsung kan. Nak kata sebab main dengan JDT perform tak juga. Takkanlah sebab main JDT perform je kena panggil kan. Saya rasa bukan sebab tu. Sebab ada player JDT juga yang perform, iaitu Afiq Fazail dan juga Nak Cho Insah, tak dipanggil untuk mewakili skuad kebangsaan. Sebab apa? Padahal mereka berdua perform. Jadi fikir-fikirkanlah. Sama ada ini memang pencaturan Tan Chee Ho yang kita tak boleh nak baca sebagai peminat. Dia seorang sahaja yang mampu buat something untuk skuad kebangsaan Malaysia. Jadi sebagai peminat, kita letakkan 100% kepercayaan kepada Tan Chee Ho. Kita harap dia mampu buat something untuk skuad kebangsaan Malaysia bagi layak pergi Piala Asia dulu. Jangan target Piala Dunia lagi. Sekurang-kurangnya layak Piala Asia. Jadi untuk penonton, kita letakkan 100% kepercayaan kepada Tan Chee Ho untuk dia buat something untuk skuad kebangsaan Malaysia. Dia lebih tahu sebagai seorang coach. Kita sebagai seorang penonton ni hanya boleh bercakap berdasarkan emosi, hanya boleh cakap berdasarkan pemerhatian kita dalam setiap game. Kalau kawan tu padahal perform dalam 2-3 game saja, game lain dia tak perform, kita tak nampak benda tu. Betul tak? Itu saja. Apa-apa pandangan anda, komen dekat bawah. Nanti saya reply satu persatu. Sorry video sangat panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.